apa tarikh hari ni kita meraihkan dah cukup jumlah, lebih daripada cukup. Kan. Itulah seronok saya mengingatkan hari tu. Kami dah cukup, dah lebih daripada cukup. Kami dah tunggu diundang saja. 5,099 repost, bayangkanlah kan. Ramai mana yang terpedaya. Yang mereka tengok PMX makan angin di USA, yang mereka nampak, yang mereka buta mata hati PMX ke sana adalah untuk raih pelaburan, pendirian berkenaan dengan isu Gaza dan Palestin, perkukuhkan hubungan dua hala, pendirian konflik. Thank you Naura Aida. Pendirian konflik kuasa besar. Demikianlah bila hati ni dah kotor, bila hati mereka ni tersakiti, dan hari ini balik daripada USA, PMX terus hadir ke Parlimen meneruskan tanggungjawabnya tanpa dibayar gaji sebagai seorang Perdana Menteri. Tetapi pembangkang-pembangkang semalam pagi, mereka boleh hadir ke satu perhimpunan yang tak ada pun kena-mengena dengan rakyat. Kenapa saya kata tak ada kena-mengena dengan rakyat? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dah jawab di Parlimen. Apa keperluan yang mereka mengosongkan sebelah pembangkang sana, apabila mereka sendiri bersandiwara berkenaan dengan kehadiran mereka dan keperluan mereka untuk mereka ni buat perhimpunan itu. Inilah sandiwara puak pembangkang. Okey. Ini pemuda daripada Jelebu Negeri Sembilan ditanya adakah dia mengetahui peruntukan yang dibawa Nik Eli ke mahkamah. Dia menjawab tidak tahu. Yang itu peruntukan itu saya tak tahu. Tapi dia hadir ke perhimpunan itu. Saya tunjukkan. Okey, ini ni pemuda ini. Nampak? Dia daripada Jelebu Negeri Sembilan. Ketika ditanya mengenai peruntukan yang dibawa Nik Eli ke mahkamah, dia jawab apa? Dia jawab tidak tahu. Dia jawab tak tahu. Jadi itulah. Kadang-kadang yang pergi berhimpun semalam tu, bila ditanya berkenaan dengan kamu tahu tak perhimpunan ini untuk apa? Untuk menyelamatkan jenayah, selamatkan syariah. Selamatkan syariah. Okeylah. Kalau kita tanya pun, siapa-siapa yang masuk ke dalam live kita ni, semalam pun kita ada tanya. Diorang pun, mereka pergi semalam sebab nak selamatkan syariah. Bila tanya detail, jawab tak tahu. Dulu, duk berhimpun ramai-ramai pada merbuk RUU 355. Padahal tak tahu ke benda juga. Bila dapat bentang, tangguh pula. Bila dah jadi kerajaan, RUU 355 hilang entah ke mana. Sekarang takkan nak tunggang berkenaan dengan Mahkamah Syariah pula. Betul tak? Jadi buatlah selamatkan syariah. Kan padahal kes dah bermula pada tahun 2021 lagi. Petition di-file ketika 2022. Waktu tu siapa yang perintah? Hampa yang perintah. Bila jadi pembangkang, baru segala hal diorang ni nak dijadikan satu perjuangan lah. Padahal dia nak tunggang isu. Ada usaha sedang dibuat berbanding dengan waktu hampa jadi ada kuasa tu. Mereka ni duk lena saja, duk gaji buta saja masa mereka ni ada kuasa. PMX yang serius nak perkasakan Mahkamah Syariah bukan sembang kosong. Tapi semalam hampa bertepik dengan mikrofon seolah-olah segala masalah ni sebab kerajaan hari ni tak buat apa-apa. Kan? Lupa nak makan ubat kot masing-masing, kan? Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah menyatakan bahawa hari ini juga dia telah, saya ulang balik kenyataan saya yang pada mula-mula tadi, kerajaan setuju tubuh jawatan kuasa diperakui Majlis Raja-Raja, angkat martabat dan tambah kuasa Mahkamah Syariah. Ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim usahakan. Inilah kalau tak payah bimbang. Bagi saya tak payah bimbang. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya dominasi lah. Dia sekarang beginilah kan. Pada saya PAS ni memang suka berhimpun. Tapi hasil daripada himpunan PAS tak pernah ada. Contohnya RUU 355,
Apa lagi yang dia berhimpun? Sampai hari ni RUU tu sendiri pun dah gaib dah. Tapi tetap ada himpunan, sebab PAS ni memang suka anjurkan himpunan walaupun tak pernah berikan hasil apa-apa himpunan yang dibuat oleh PAS. Kenapa? Sebab himpunan adalah peluang untuk PAS ni kutip drama, Temilo. Walaupun Milo di boycott, tapi Temilo still juga. Waalaikumsalam Miss Ponti. Ada Temilo betul. Dia orang suka buat himpunan, dia orang suka buat ceramah. Sebab nanti Temilo boleh diagihkan. Dia tahu rakyat sentiasa duit. Walau RM10 dalam poket pun dia akan bagi. Kan? Cuba tengok setiap kali berhimpun berapa banyak tabung berjalan. Cuma aku tak pastilah kalau tabung tu pernah dia audit atau tidak. Inilah salah satunya yang tabung yang sentiasa bergerak dan tidak pernah tahu berapa banyak yang pernah masuk kepada mereka. Serius saya cakap. Dan kemarin masing-masing terasa bila dikatakan Ponteng, bila dibelah Dewan Rakyat Ahli Parlimen Perbankan tidak hadir sidang pagi itu, masing-masing terasa bila dikatakan Ponteng. Dia kata tak Ponteng, cuma tak hadir saja. Ponteng dengan tak hadir apa dia? Tak beza ke Pak Long? Kan? Ada Pak Long tu seorang, dia bangun, dia marah, dia kata kami bukannya tak hadir, kami bukannya Ponteng, kami tak hadir saja bahagian pagi. Ahli Parlimen Bukit Gantang ni, Datuk Syed Abu Husin, dia kata ketidakhadiran hampir semua MPPN pada 11 pagi adalah kerana menghadiri himpunan Selamatkan Syariah di perkarangan Istana Kehakiman. Apa tugas kamu sebenarnya? Rakyat bayar kamu untuk apa? Rakyat bayar kamu untuk hadir ke parlimen untuk mendengar dan membahaskan berkenaan dengan isu rakyat, bukannya buat perhimpunan. Perhimpunan malam hari pun boleh buat, tak semestinya siang hari, tak semestinya pagi-pagi hari. Kan? Tak semestinya sewaktu Ni Elin tu mendengarkan dia punya keputusan di mahkamah. Dia kata kami selalu hadir dalam dewan ni walaupun pagi tadi kami ke Istana Kehakiman. Untuk solidariti kepada hukuman syariah, tapi dikatakan Ponteng. Memang korang Ponteng kalau korang tak hadir tu Ponteng lah. Apa lagi? Takkanlah Ponteng dikatakan hadir pula. Tak hadir dalam dewan bukannya Ponteng. La ilaha illallah, aku tak tahulah. Aku tak faham kadang-kadang kan puak-puak ni. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pagi tadi menjawab soalan berkenaan dengan Selamatkan Syariah ni. Ada yang menunggang rupanya. Oh, azan. Tunggu kejap. Azan. Tunggu azan kejap. Mana dah?
La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan wasilatan wa fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan yazid. Okey. Baik, kita sambung Datuk Seri Anwar Ibrahim pagi tadilah menjawab berkenaan dengan soalan berkenaan dengan siapa yang bagi soalan lah pagi tadi, saya lupa dah. Oh, Gua Musang. Dia menjawab soalan Muhammad Azizi daripada PN Gua Musang yang ingin tahu pendirian kerajaan berhubung dengan notis petition yang difailkan ni Elin Zurina dan anaknya yang dilihat usaha mencabar enakmen Kanun Keseksaan Jenayah Syariah Kelantan 2019. Okey. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sendiri memang berkenaan dengan isu selamatkan syariah ni memang ada yang menunggang rupanya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kerajaan terdahulu langsung tidak mengambil tindakan berkaitan dengan kes yang mencabar enakmen syariah dan menunggang isu tersebut demi kepentingan politik. Dan kes di Selangor pada tahun 2021 dan diikuti di Kelantan, kita tak dengar jawatan kuasa ditubuhkan. Menteri Undang-Undang dulu tak buat apa. Di mana yang kita tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata? Datuk Seri Anwar Ibrahim merujuk kepada kes Iki Putra dan Nik Elina Zurina sendiri. Nik Elin ni. Dan kes dibawa daripada 25 Mei tahun lalu. Siapa Perdana Menteri? Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata jenis baca doa saja yang berjela. Pasal apa? Menteri tak jalankan tugas. Kan? Mahkamah benarkan prosiding dalam bulan September tahun lalu, tapi menteri tak tahu ada kes syariah. Adakah begitu? Datuk Seri Anwar kata lagi, padahal substantifnya adalah isu bidang kuasa. Adakah negeri boleh buat undang-undang sendiri atau harus berunding dengan peringkat persekutuan? Ini bukan soal keputusan substantif, soal syariah, ia soal bidang kuasa. Datuk Seri Anwar kata, apakah negeri boleh buat undang-undang? Datuk Seri Anwar kata, kalau kita bayangkan semua negeri buat undang-undang sendiri, dan di setiap negeri ada pencanggahan, bagaimana? Bagaimana? Kan? Dan beliau menjawab soalan yang diajukan daripada Gua Musang. Dan isunya ialah bidang kuasa, bukannya mencabar perundangan syariah. Asal sangkut saja dengan agama, akan ada yang menunggangnya, lebih-lebih lagi parti yang terpaling Islam pada dia orang ni. Dah tu ada pula yang diperbodohkan dengan mudah. Yang bodoh-bodoh ni yang selalu diperbodohkan. Dan hari ni kita nampak ustaz budak tu kekal di penjara 13 bulan. Korang nak bercakap berkenaan dengan kononnya mengatakan orang lain begitu begini ni yang dah didapati bersalah di mahkamah ni. Enactment Kanun Jenayah Syariah menyatakan mana-mana mengganggu secara seksual, mana-mana yang lain boleh mendapat satu perbuatan dan perkataan yang menjatuhkan maruah orang itu, melakukan satu kesalahan apabila disabitkan boleh didenda dan dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Hari ini Mahkamah Sivil telah menolak rayuan seorang mudir madrasah atas satu tuduhan melakukan kelucahan melampau dan mencabul lelaki berusia 30 tahun di sebuah hotel di Kota Baru pada 1.15 pagi 16 Disember 2020. Tertuduh telah dituduh di bawah Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Mana-mana orang yang melakukan atau bersubahat melakukan atau mendapat atau mencuba mendapat perlakuan di mana-mana orang atau perbuatan kelucahan melampau dengan yang lain di tempat awam, di tempat bersendirian, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh dilanjutkan sehingga 2 tahun. Jadi isunya, kenapakah mudir madrasah tidak didakwa di mahkamah syariah supaya mahkamah syariah ini akan jadi lebih perkasa daripada mahkamah sivil? Kan? Di manakah suara orang yang mahu memperkasakan mahkamah syariah tapi tidak pula bersuara apabila mudir sekolah ini didakwa di mahkamah sivil? Saya nak tanya. Berbangkit daripada ini juga,
Kita pun tak tahu statistik pendakwaan Mahkamah Syariah Kelantan terhadap semua seksyen-seksyen yang ada enactment kanun jenayah syariah ini. Jadi itulah, saya malas nak sentuh berkenaan dengan ustaz budak ni. Tapi kenapa walau dian berkenaan dengan ustaz budak ni? Saya nak tanya. Ustaz budak akhirnya menjalani hukuman penjara 13 bulan selepas Mahkamah Tinggi mengekalkan hukuman pautan keluncahan melampau dengan mencium dan mencabut seorang ahli perniagaan 3 tahun lalu. Apa komen walau ulama PAS, ulama PAS mudir madrasah tau. Dia ni mudir madrasah tau. Dihukum penjara 13 bulan kerana mengamalkan LGBT. Kenapa walau dia? Oh, adakah kamu akan kutuk, hina, kecam bila berkait dengan parti lain? Kalau kena kepada set-set kita jangan pecah ni, set-set parti bulan ni, dah guano mudir masuk dalam bila Pak Depa diam guano set mudir demo masuk dalam dah ni. Antara ayat kuliahnya ustaz budak ni, kuliah dia antara ayat dia, ambo giziarah seorang ulama di Mesir. Dari luar rumah kawan dengar ulama tu, dia dengar video ambo mengajar. Dia kata, Masya Allah, ambo kita ni, Tok Guru Tan ni buka YouTube dengar ceramah ambo. Hebat ustaz budak ni. Akhirnya berdana telinga. Okay. Gitu semua nah. Okay, silakanlah kalau nak naik itu. Dan yang terbaru sekejap saya carikan. Saya ada ternampak seorang budak didera sampai hancur bontot dia. Madrasah. Sekejap. Saya tak tahu saya nak saya jumpa ke tak. Ni. Saya tak tahu sama ada saya boleh tunjuk. Saya tunjuk sekejap je lah. Kesian budak ni. Tengok. Okay, saya tunjuk sekejap je. Nampak tak? Budak ni umur 8 tahun. Kes disiasat di bawah Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001. Dia kena rotan. Lebam habis daripada pangkal pinggang sampai ke bawah peha tu. Tertuduh mengaku tidak bersalah di Mahkamah SIK Kedah hari ini. Kes akan disebut semula pada Januari 2024. Jika salah, harap dapat dokumen setimpalah dikenakan kepada tertuduh. Dan saya juga harap keluarga mangsa harap bersabarlah. Anggap ini adalah ujian daripada Allah. Nasib baik anak tu tak hilang nyawa saja. Kan? Dan tertuduh adalah berumur 27 tahun, mengaku tidak bersalah. Guru madrasah cederakan murid sampai lebam habis. Macam mana dia geram dekat budak tu sampai biru lagu tu. Tengok kan tadi saya tunjuk kan, saya tunjuk sekejap je sebab yalah bontot orang nanti kan jadi satu kesalahan pula dekat TikTok ni. Di manakah kemanusiaan? Kamu mengajar agama, kamu mengajar Al-Quran, hari-hari duk adab Al-Quran, tapi boleh nak dera anak orang sampai macam tu sekali. Itu yang nampak yang Tuhan nak tunjuk. Yang Tuhan yang kita tak tahu bagaimana. Okey, silakan kalau nak naik atas, janganlah bagi saya cakap seorang-seorang lama-lama weh. Gila betul. Itulah. Saya pun tak sanggup nak tengok lama-lama budak tu. Bukan itu saja, atas belakang pun kena juga. Luka dia teruk tau. Teruk bukannya sikit-sikit, biru. Bukan biru dah, purple lah. Thank you Fatin Rain Rainbow. Dia menunggang. Kesian dekat dia. Sebaik dia ada ibu bapa tau. Kalau yang ni dekat tak lengan apa semua, pipe PVC. Dia guna pipe PVC. Kejap, mana saya balikkan.
Dia pukul pakai pipe PVC. Ni dekat lengan. Ni atas belakang. Ni atas belakang, ni lengan. Okay, kejap. Yang badan tu, yang kat dalam tu, yang badan dia tu, tapak tangan semua ada. Ini dekat. Saya tunjuk sekejap je, korang tengok. Ini dekat badan dia. Yang korang nilai lah sendiri. Saya pun tak tahulah apa lagi saya nak cakap kan. Orang-orang macam ni. Ibu bapa serahkan kepercayaan kepada ustaz, kepada mudir. Pergi hantar dekat sekolah itu, nak suruh didik anak, lengkapkan dengan ilmu agama, beri amanah, bayar yuran. Lebam itu sebab rotan lah. Jadi saya rasa benda macam ni kita tak, dia bukan, benda ni bukan benda baru lah. Bagi saya benda ni dah berlarutan lama lah. Mental start tu tak ramai yang macam tu tahu sebenarnya. Ramai yang begitu. Dan hari ni kalau kita dapat lihat, kalau terjadi yang viral ni, tak banyak. Sebenarnya banyak terjadi begini tapi didiamkan. Sebab mungkin kadang-kadang mudir tu kata kita selesai secara baik ataupun selesai kat luar dan sebagainya, tak sampai ke balai polis kan. Ramai yang tak report betul tu. Ya, banyak sebenarnya. Dan madrasah ni yang tak berdaftar pun banyak juga. So hati-hatilah kalau nak hantar ke anak ke situ. Okey. Hari ni kita, tadi saya dah ulas berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim punya performance untuk 1 tahun ni. Dan dominasi Anwar tenggelamkan menteri wujud jurang, kata penganalisis. Penganalisis berpendapat pentadbiran Anwar Ibrahim masih dibelenggu ketidakupayaan menunaikan sepenuhnya reformasi institusi. Okey, nanti kita bincangkan berkenaan dengan itu. Assalamualaikum Abang Adam. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Ani? Okey lah, not bad. Tapi sini kan dekat Terengganu, tahu tak? Tak berhenti lagi hujan lebat. Dah banyak dah kawasan dinaiki air. Saya rasa PRK Kemaman nanti kekangan jugalah. Banjir ni satu kekangan jugalah. Betul. Sebab kalau ikutkan Met punya fokus, hujan lebat ni sampai 24 hari bulan. Sekarang ni pun dah ada tempat naik air kan, banjir kan. Betul. Banyak ada tempat yang naik air sekarang ni. Saya rasa sebab hari ni bermula daripada subuh tadi tak pernah berhenti lagi hujan. Dan hujan bukan hujan biasa, hujan yang sangat lebat. Bukan hujan yang renyai-renyai ke tak. Dia tak stop langsung hari ni. Saya rasa macam seram pun ada. Yang ni punya tempat pernah banjir ke? Kawasan rumah pernah banjir? Tempat saya ni sebelum ni yes, tapi dia orang dah penduduk kat sini dah korek longkang persediaan awal lah. Bulan 10 kita orang dah buat dah. Dan hari tu kita orang dah bising dekat majlis. Dia dah buat longkang lah kat depan tu. Jadi okey sikit lah. Kalau tak dalam masa 3 jam je kalau hujan lebat macam ni mesti dekat pos tu air mesti naik lah sampai atas daripada buku lali tu. Jadi setiap tahun banjir kan? So apa persediaannya ni untuk banjir kali ni? Barang-barang apa semua? Sebenarnya sebab rumah saya kawasan ni tinggi. Tapi kalau saya tengok rumah-rumah pak saudara, rumah mak saudara ni, dia orang persediaan dia orang kalau rumah yang 2 tingkat tu semua perabot naik ke atas lah. Naik kat tingkat atas. Tiap-tiap every year. Sebab tak boleh nak buat apa dah. Sebab
tak ada usaha daripada kerajaan Terengganu untuk mengatasi masalah ni. Dia tahu setiap tahun akan ada banjir sebab limpahan macam rumah Pak Sedara tu limpahan air sungai. Memang limpahan air sungai daripada sungai tu memang akan masuk ke kampung. Tambah air hujan lagi, bertakung, tak ada saliran, tak ada longkang. Terpaksalah diorang akan hadap benda ni tiap-tiap tahun. Okay. Tadi yang ni ada cerita pasal budak kan. So hari ni keluar juga berita berkenaan dengan budak juga. Tapi bukannya budak-budak. Tetapi ustaz budak kan. Tapi itulah kita pun tak nak lah main isu ni berlebihan. Cuma kita nak pesan lah kan. Korang berlebih-lebihan mengulas isu-isu yang pelik-pelik ni kan. So dalam korang punya kumpulan pun sebenarnya dah mencemarkan nama Islam tu sendiri. Kan? Dan kes yang Yani cakap ni pun berkaitan juga dengan guru madrasah dan sebagainya. So aku pun pening jugalah. Dan satu lagi fakta yang aku rasa tak tahulah kata terkejut ke teruja ke, rupa-rupanya apa hikmah di sebalik mereka berhimpun apa kononnya nak selamatkan syariah ni, banyak perkara-perkara yang sebelum ni kita tak tahu yang ni tiba-tiba terbongkar ya. Antaranya ialah rupa-rupanya PMX sendiri ya, yang mana sebelum ni pernah mengangkat apa martabat dan darjat mahkamah syariah tu sendiri dengan membuat beberapa pindaan. Kalau yang ni perasan lah, ada atas berapa tahu rupa-rupanya PMX yang apa tu kalau kita tengok PAS selama 33 bulan menjadi kerajaan tak ada apa pun yang dia buat, tak ada apa pindaan ke apa ke kan. Tapi dan PMX pula dah menyatakan bahawa satu apa majlis yang khusus ya untuk menaik dan meningkatkan dan mertabatkan mahkamah syariah ni lah. So dekat sini jelaslah menunjukkan bahawa pembangkang ni dia hanya bercakap berapi-api, dia mengambil kesempatan isu-isu ataupun menunggang isu-isu macam ni, tetapi ketika mereka menjadi kerajaan tidak ada apa-apa tindakan yang mereka buat. Ya betul, Akta 121/1/A betul. Tak ada apa-apa pun dia buat. Dan perempuan kali ini pun kita dah tahu memang bermotifkan politik. Sebab berdegar-degar kononnya nak jatuhkan kerajaan ke apa. Oi, masa kau jadi kerajaan pun bila wartawan tanya, engkau boleh jawab tak tahu. Masa kau jadi kerajaan, pasal isu ni kau boleh jawab tak tahu. Kemudian engkau pula berhajat kononnya nak jatuhkan kerajaan ni sebab kononnya kerajaan sekarang ni tidak mempertahankan mahkamah syariah. Apa benda yang kau cakap ni, Tuan Ibrahim Tuan Man? Cakap berbelit-belit. Ya, kita tahulah kau pernah mengungkapkan kata-kata bahawa ketika kita menjadi pembangkang memang kita cakap berapi-rapi. Inilah. Engkau dah pernah mengungkapkan kata-kata tersebut. Sekarang ni kau dah mengulangi dan mengiyakan bahawa memang betul. Kau akan perform, kau akan berapi-api, kau akan nampak macam buat kerja, kau akan nampak macam terpaling ketika kau jadi pembangkang. Tetapi bila kau diuji, diberi kesempatan untuk jadi kerajaan, kau tak buat apa-apa. Kau tidur. Malahan Islam itu nampak tak berfungsi, malahan masjid-masjid pun dikunci. Ya, kita tahu asbab COVID. Tapi sepatutnya tak adalah sampai macam tu sekali. Keseluruhan masjid ketika COVID itu ada negeri-negeri ataupun kawasan yang tak ada kena-mengena dengan COVID pun dikunci juga. Nampak tak? So dia orang senyap tak cakap apa-apa. Tapi Alhamdulillah lah kita tahu banyak hikmahnya. Kita tak boleh bayangkan kalau pada ketika itu mereka jadi pembangkang. Masa COVID tu kita jadi kerajaan, Datuk Seri jadi Perdana Menteri, dan dia orang yang sekarang ni yang hulu ni, yang melampau ni menjadi pembangkang. Aku ingat dia orang langgar je apa-apa SOP ke apa ke kan. Alhamdulillah pada ketika itu kita yang jadi pembangkang. Sebab itulah Alhamdulillah semua perkara berjalan lancar. Cuma nak tambah satu lagi yang ni, mungkin yang ni boleh sambung menghebahkan info. Saya nak minta izin dan minta kebenaran nak buat iklan. Boleh yang ni? Saya akan paparkan satu poster, satu keratan akhbar sebab saya nak bantu ni. Saya nak bantu mencari orang yang hilang. Ya, kita nak bantu mencari orang yang hilang sebab kita tak nak dia kena tangkap. Sebab kalau dia tak terima surat saman tu, habis tempoh iklan akhbar ni, nanti takut dia kena tangkap. Dia tengah minum teh ke, tengah buat live ke kan, malu nanti. Boleh ya? Host izinkan saya paparkan iklan ni untuk bantu dia, untuk bantu seorang insan yang bernama Papa Gorilla. Boleh ya? Bukan orang lain, musuh kita juga. Okay, terima kasih Yani. Tak, saya nak tanya soalan kepada Abang Adam. Kenapa dia lari daripada menerima LOD? Dia kata dia anak jantan. Dia kata dia tak takut. Dia kata dia ni seorang yang pejuang. Dia kata dia pejuang atuk. Pejuang atuk biasa takkanlah kecut. Takkanlah surat samat LOD pun tak mampu nak terima.
Mungkin itu cara dia menunjukkan kejantanan dia, iaitu dengan cara lari daripada menerima surat saman. So dia hero lah. Itu Ah, bentuk surat samannya. ah. First Tak time apalah, saya pergi. tak boleh baca, tapi kita maklumkanlah kepada orang-orang kat bawah ni. Tolonglah maklumkan dekat korang punya hero tu. Hero yang berjambang macam gorila tu, siang malam buat live yang korang duk tonton tu kan. Live yang berpuluh-puluh ribu tu, yang bagus, yang best tu, yang mana kau ikut je apa dia cakap, kau percaya je cakap dia. Kau tahu tak, dia tu pernah kena saman dah tau. Hampir 1 juta. So dia ni bukanlah seorang yang baik kan. Tapi kita tak naklah mengaibkan dia. Korang, kalau kau nak, kau carilah sendiri, Google lah siapa kau orang ni kan. Tapi itulah, kita ni sebenarnya berniat nak membantu je kan. Bantu supaya korang dapat sampaikan kepada Papa Gorilla tu. Cakaplah kat dia kan. Kalau dia tengah buat live ke dekat mana-mana social media dia kan, komen-komen lah kat situ. Cakaplah kat dia, Fahmi Fadil cari. Cakap Fahmi Fadil cari, nak bagi hadiah ni kan. Ada benda dia nak bagi. Itulah. Okey, baik. Saya pergi ke topik tadi lah sekejap berkenaan dengan apa yang Abang Adam sampaikan tadi. Rupa-rupanya PMX yang bantu selamatkan Mahkamah Syariah 1988. Dan kini PMX akan terus pertahankan. Mungkin pengamal undang-undang tahu betapa pindaan perlembagaan yang disebut iaitu 121-1A yang telah kukuhkan Mahkamah Syariah bebas dari campur tangan Mahkamah Sivil. Rupanya pindaan itu telah turut sama diusahakan oleh PMX dengan nasihat siapa? Prof. Ahmad Ibrahim pada tahun 1988 dengan 8 kali pertemuan. Sebelum pindaan penting dan besar ni, Mahkamah Sivil banyak campur tangan dan ketepikan keputusan Mahkamah Syariah. Masa tu PAS masih sibuk dengan amanat Haji Hadi, perlembagaan penjojah, peraturan kafir dan jahiliah. Bahkan ada kata-kata seorang wakil PAS yang menolak pindaan 121-1A ini. Jadi Taqiyuddin ni tekankan kes ni Elin pada 2022, tapi buat-buat lupa kes Iki Putra pada tahun 2021 yang berlaku zaman dia jadi Menteri Undang-Undang. Kan? Rasa sama besar je kalau saya besarkan. Baik, saya buat sama kotak je lah. Okey. Jadi macam kosong sangat nampak. Sama besar je. Okey. Jadi, kenapa tak berapi-rapi selamatkan syariah masa tu? Sampaikan, ada menteri sampai kata, saya tak tahu. Saya tak tahu, dia jawab, kes sepenting Iki Putra pada 2021 tu. Jadi Taqiyuddin ni dilihat seolah-olah pelekehkan penubuhan jawatankuasa oleh kerajaan. Kononnya lambat. Dia dulu gagal teruk. Langsung tak ada. Kan? PMS jawab, hal itu mesti ada proses perkenan Majlis Raja-Raja yang baru bersidang bulan Ogos. Penubuhan, keahlian, keputusan semua mesti dapat perkenan Majlis Raja-Raja.